Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di kuliah zuhur ini. Hari ini sebenarnya giliran Ustaz Azmi, tapi beliau tak hadir, maka kita mengambil untuk mengisi ruang yang ada ini, masa yang ada, supaya tidak jadi sia-sia di samping kita beriktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, yang selalu kita ini nak berbuat kebaikan kepadanya. Sebagaimana yang pernah kita janjikan, kalau kita mengambil kuliah orang lain, maka kita akan bicarakan tentang isi buku ataupun isi kitab yang namanya Nafasur Rahman. Sudah kita beritakan pada kuliah-kuliah yang lalu ketika kita menggantikan tempat orang lain, iaitu bagaimana ciri-ciri seorang wali. Sekarang kita memperbincangkan tentang boleh tidaknya bertawasul. Tawasul itu artinya wasilah, menyampaikan, ataupun kita menjadikan sesuatu itu perantara. Memang betul ada yang menghujahkan bahawasanya antara kita dengan Allah tidak ada perantara, maknanya kita boleh berhubung langsung dengan Allah, boleh berdoa, boleh meminta sesuatu daripadanya, dan dia akan mengabulkan permintaan kita. Tidak salah perkataan yang demikian. Jadi sebelum kita membincangkan tentang apa itu tawasul dan boleh tidaknya kita bertawasul, sekarang kita memperbincangkan tentang apa itu wali. Adakah yang dikatakan mendapat anugerah kewalian itu dengan usaha kita, ataupun dengan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah, ataupun perwalian itu yang dikatakan wali itu adalah merupakan anugerah langsung daripada Allah? Sebagaimana Nabi yang kita tahu adalah pilihan daripada Allah secara langsung. Tidak ada satu orang Nabi pun yang pernah bermohon memasukkan dirinya untuk menjadi Nabi, ya. Tetapi Nabi adalah merupakan pilihan langsung daripada Allah. Allah yang telah melantik seorang Nabi atau Rasul, dan Allah juga yang telah memperkenankan berkata-kata dengan para Rasul ini melalui wahyu. Begitu juga tentang kewalian. Kewalian itu adalah anugerah langsung daripada Allah. Tidak ada orang yang mengetahui bahawasanya perkara yang bakal berlaku itu dapat diusahakan, melainkan hal tersebut itu datangnya langsung daripada Allah. Kita ambil kisah seorang yang namanya Sumnun. Sumnun ini seorang ahli tasawuf yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau hidup satu zaman dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi, satu zaman dengan Sirri As-Sakati. Malah beliau adalah merupakan sahabat yang boleh dikatakan rapat dengan Sirri As-Sakati, iaitu seorang wali Allah juga. Jadi Sumnun ini mempunyai satu rasa kejiwaan yang luar biasa, dan beliau mengajarkan tentang tasawuf, kecintaan kepada Allah yang agak berlebihan berbanding dengan tasawuf-tasawuf yang diajarkan oleh guru-guru tasawuf pada zamannya. Sampai ada yang membicarakan tentang Sumnun ini apabila beliau memberi kuliah. Turun seekor burung daripada langit. Burung itu terbang, turun, lalu hinggap di atas kepalanya, lalu berubah hinggapan tadi kepada bahunya, kemudian tu hinggap di dadanya, yang akhirnya burung ini mati di tanah. Apabila ditanyakan kenapa begitu sekali burung ini boleh begitu mati disebabkan hanya hinggap di badan Sumnun, maka dia mengatakan bahawasanya gelegak cinta kepada Allah di dalam diri aku sangat panas, yang menyebabkan burung ini terkena imbasan kepanasan cintaku kepada Allah, maka itulah sebabnya dia mati. Banyak lagi karamah yang berlaku kepada Sumnun. Salah satu daripadanya, ada seorang wanita yang jatuh cinta kepadanya dan mahukan beliau itu dinikahi oleh Sumnun, tetapi Sumnun menolak.
yang akhirnya wanita ini jumpa kepada Imam Junaidi Al-Baghdadi minta pertolongan supaya dilamar oleh Sumnun. Tetapi Imam Junaidi Al-Baghdadi juga memarahi wanita ini, kalaulah kamu sudah tidak disukai oleh Sumnun, maka beredarlah, carilah yang lain. Tidak habis di situ saja, wanita ini terus mengadukan halnya kepada seorang imam yang menjadi imam negara, iaitu imam yang bekerja dengan khalifah. Nama beliau, kalau yang saya masih ingat, adalah Ghulam Khalil. Ghulam Khalil ini adalah imam yang bekerja dengan khalifah, dan beliau sangat memusuhi golongan tasawuf. Beliau tak suka orang-orang yang mengajar tasawuf, apalagi orang yang seperti Sumnun ini. Jadi itu adalah merupakan peluang baik untuk beliau menjalankan fitnahnya kepada khalifah, yang akhirnya khalifah mengeluarkan satu perintah untuk menghukum pancung kepada Sumnun. Jadi apabila hari sudah ditetapkan, maka Sumnun pun hadir di tempat pemancingan, hanya menantikan arahan daripada khalifah saja. Tapi apabila khalifah nak mengatakan ataupun nak menjatuhkan hukuman itu dengan mengatakan pancung sekarang, maka tiba-tiba suaranya hilang sama sekali dan beliau jatuh sakit. Ketika itu tak dapat berkata-kata sampai beberapa lama masanya. Apabila sudah sembuh, maka dia sadar tentang perbuatannya untuk memancung ataupun menghukum Sumnun, seorang ahli tasawuf yang sangat terkenal. Maka dia meminta ampun kepada Sumnun dan membebaskan Sumnun daripada perkara tersebut, iaitu daripada hukuman yang telah dijatuhkan. Maka dengan kejadian tersebut itulah Ghulam Khalil itu juga telah bertaubat di atas kesalahannya. Jadi ini kalau kita lihat ciri-ciri seorang wali, apabila Allah Ta'ala menyelamatkannya, dia sendiri pun tak tahu. Dia bukan merancangkannya, dia hanya berserah diri kepada Allah Ta'ala kerana sebab tulus hatinya kepada Allah, iaitu dia beribadah semata-mata kerana Allah, istiqamahnya hatinya, tafwidnya hanya semata-mata kepada Allah. Allah Ta'ala lah yang telah menolong beliau daripada apa segala perkara. Ini kalau kita lihat seorang wali yang memang di atas dasar istiqamahnya. Ada juga orang yang menjadi wali asalnya juga orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Sebab itu kalau kita kata yang wali itu hanya diri kita sendiri yang menetapkannya, setentunya kita akan mengatakan dasarnya adalah berbuat baik semata-mata, tidak berbuat maksiat. Tetapi kalau itu merupakan pilihan atau anugerah daripada Allah, Allah Ta'ala punya hak. Sekalipun orang itu asalnya melakukan maksiat kemudian itu bertaubat, Allah Ta'ala terima dia sebagai yang paling baik. Contoh satu daripadanya ialah Habib An-Najam, Habib Al-Ajam. Habib Al-Ajam ini asalnya bukan orang Arab. Beliau adalah orang berasal daripada Parsi. Menetap di Baghdad, menjalankan perniagaan, dan perniagaan ini yang tak diredai oleh Allah Ta'ala kerana makan riba, iaitu meminjamkan uang kepada orang, kemudian tu mengambil keuntungan daripada pembayaran itu dengan digandakan. Jadi Habib Al-Ajam ini, oleh kerana dia digelarkan Al-Ajam kerana beliau bukan orang Arab, tidak tahu berbahasa Arab dan susah untuk mendapat baca Quran, ya, tidak fasih di dalam membaca Al-Quran. Jadi setiap hari kerjanya itu ambil hutang, jalan berbatu-batu, ambil hutang daripada orang yang dia pinjamkan. Kalau seandainya dia sampai kepada tempat yang dia untuk menagih hutang, orang itu tidak ada kesempatan untuk bayar, tidak ada wang, maka dia kata, sudah berapa jauh aku berjalan, tapak kasut aku sudah haus, sudah rosak. Sekurang-kurangnya kalau kau tak bayar hutang kamu pun, kau bayarlah hutang tapak kasut ini, iaitu untuk memperbaiki tapak kasut. Itulah helah yang selalu dikerjakan oleh Habib Al-Ajam ini. Satu ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang suaminya meminjam wang daripadanya. Ini kita ceritakan kisah taubatnya Habib ini. Jadi dia sudah sampai, kemudian tu wanita ini mengatakan, suami aku tidak ada di rumah dan aku tidak punya wang untuk bayar kamu sekarang ini. Kalau kamu mau, aku ada leher seekor kambing yang baru disembelih semalamnya.
Kalau kamu mau, aku akan bayarkan dengan ini. Jadi kata Habib Al-Ajam ini, kalau hanya sekadar leher seekor kambing saja tidak dimasak pun apa guna. Jadi kata wanita ini, untuk masak aku tidak punya keperluan. Maknanya tidak ada rempah, tidak ada minyak, tidak ada apa semua. Jadi bagaimana? Jadi kata Habib Al-Ajam, kalau mau aku akan belikan, sudah kira masuk hutang lagi katanya. Ini kalau kita lihat Habib Al-Ajam ini memang selalu mengerit tentang wang. Jadi apabila sudah masak, ketika itu datang seorang fakir. Fakir ini minta makanan daripada orang yang punya tuan rumah ini. Kemudian tu wanita ini ingin memberikannya. Tapi Habib Al-Ajam ini kata, tak usah, kerana itu kau sudah berikan kepada aku tidak akan memberikan kepada pengemis ini. Kalau ginilah lakunya engkau, selama hidup engkau tidak akan menjadi kaya, dan malah akan merugikan aku. Ini pengakuan daripada orang yang sangat lokek dengan harta dan senantiasa hidupnya mengira wang semata-mata. Jadi kemudian apabila mau dikeluarkan yang sudah masak itu oleh wanita ni, mau diberikan kepada Habib Al-Ajam, satu keanehan yang luar biasa terjadi. Apa yang dimasak itu bertukar jadi darah. Jadi darah yang sangat fresh, darah yang baru. Kemudian tu wanita ini mengatakan kepada Habib Al-Ajam, dia kata, kamu lihatlah, disebabkan tentang kamu ini sangat lokek dan kamu mengusir seorang pengemis yang sangat mengharapkan bantuan daripada kamu, Allah Ta'ala sudah murka. Ini sekarang kamu makanlah darah ini yang telah Allah Ta'ala tukarkan daripada masak yang enak menjadi darah yang kotor. Apabila dilihat keadaan itu, serta-merta badannya menggeletar dan dia sangat takut akan siksaan Allah Ta'ala. Itu yang dia lihat, bagaimana perubahan yang berlaku, suatu keadaan yang sangat aneh. Apalagi kalau dirinya nanti Allah juga akan kuasa untuk menghancur leburkan dirinya disebabkan lokek dan makan ribanya yang terlalu sangat amat banyak. Mulai daripada saat itu dia terus menghilangkan diri, iaitu apabila dia bertemu dengan orang, dia pula yang lari. Kalau biasanya orang bertemu dengan dia, orang lari kerana takut diminta hutang, tapi apabila dia bertemu dengan orang, dia lari, yang akhirnya dia menghalalkan semua hutang-hutang orang kepadanya. Tidak berhenti di situ saja, harta yang dia miliki, dia kata, siapa yang mau ambil daripada harta rumah tangga aku, kamu ambillah. Tidak lagi aku hiraukan, aku nak beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini sudah kita katakan tadi, apabila orang sudah istiqamah, hatinya sangat tulus kepada Allah Ta'ala, itu ialah penyebab daripada dirinya bersih semula, sekalipun dia pernah melakukan dosa-dosa yang amat banyak. Sebab itu kita tidak boleh menghina orang yang berdosa, kerana Allah Ta'ala kalau mahukan dia bertaubat, Allah Ta'ala boleh tukar dalam sekelip mata. Satu malam saja dia boleh jadi orang yang paling baik. Sebab itu kita senantiasa menghitung diri kita, menghisap diri kita, supaya kita tidak terlalu mengatakan hal orang lain, malah kita senantiasa ingat bahawasanya petunjuk datang langsung daripada Allah. Jadi apabila dia sudah buat demikian, sudah habis harta bendanya, tapi dia punya seorang isteri yang masih minta nafkah daripadanya. Tapi dia sudah tidak punya bisnes lagi, sudah tidak punya pekerjaan lagi. Dia hanya melarikan dirinya di tempat-tempat yang sunyi, beruzlah. Dia beribadah kepada Allah dengan sangat tulus. Beberapa hari dia beribadah di balik dengan lapar, tidak ada makanan yang disediakan oleh isterinya, kerana tidak ada satu benda pun. Yang akhirnya isterinya pun mengadu hal kepadanya, pekerjaan apa yang kamu kerjakan? Siang hari kamu keluar, malam hari kamu baru pulang, padahal tidak ada hasil yang kamu dapat. Dia kata, tuan yang aku kerja ini sangat pemurah sekali, sampai malu aku untuk melihat, sampai malu aku untuk memohon sesuatu daripadanya. Nanti dia akan memberikan sebagaimana anugerahnya kepada kita. Kita belum lagi habis bekerja, katanya. Jadi dia tetap keluar siang, balik malam, seolah-olah dia bekerja, tapi sebenarnya dia beruzlah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belas kasihan melihat dia. Kemudian Allah Ta'ala datangkan seorang malaikat yang telah Allah Ta'ala menyerupakan sebagai seorang manusia, antar makanan-makanan kering ke rumah isteri Habib Al-Ajam. Kemudian tu dihantarkan pula seuncang
duit perak iaitu duit dirham, 300 dirham untuk makanan dan perbelanjaannya. Kemudian tu apabila dia pulang, dia terbau roti yang baru dibakar panas. Kemudian tu dia tanya kepada istrinya, daripada mana kamu dapat ini? Ini adalah daripada hantaran majikan kamu. Kamu tak tahukah yang bahawasanya majikan kamu menghantarkan ini? Ini kalau kita lihat, adakah yang diusahakan oleh Habib Al-Ajam, iaitu datangnya makanan ke rumahnya, ini adalah anugerah langsung daripada Allah. Sebab itu apabila kita kata dia merupakan anugerah langsung daripada Allah, wali itu adalah merupakan pilihan Allah. Bukan dia sendiri yang buat dirinya, memasukkan dirinya kepada kewalian tanpa daripada izin daripada Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala mengizinkan, darjat dia tu adalah daripada Allah. Dan apabila kita bertawasul kepadanya kerana cinta kita kepada dia disebabkan cinta Allah kepadanya, cinta Allah kepadanya maka membuat kita cinta kepadanya. Dan maka sebab itulah, atas dasar cinta itulah maka kita bertawasul kepadanya, minta keberkatan cintanya kepada Allah, dan Allah cinta kepadanya itu yang akan menyampaikan segala permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempercepatkan dengan sebab orang ini. Dan ada sebagian wali dia hanya ada karamahnya pada ketika hidup, dan ada sebagian wali yang diceritakan karamahnya berkekalan sampai dia meninggal dunia. Sampai ratusan tahun selepas dia meninggal dunia, karamahnya masih jelas. Sebab itu sudah menjadi satu ikhtilaf di antara kaum muslimin kita, iaitu ada golongan yang mengatakan tidak boleh bertawasul sama sekali, kerana di antara kita dengan Allah tidak ada perantara. Kita langsung boleh berdoa kepada Allah. Yang kita berdoa juga kepada Allah. Kita tidak berdoa kepada makam, kita tidak berdoa kepada wali, kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tetapi kita berdoa langsung kepada Allah dengan tawasul orang yang telah meninggal dunia, iaitu pangkat wali yang sudah didapatkan secara anugerah langsung daripada Allah. Apa yang mengatakan tidak bolehnya? Kerana mereka mengatakan perbuatan tersebut adalah menyerupai kepada menyekutukan Allah, iaitu syirik. Apa dalil yang mereka mengatakan? Dia mengatakan, iaitu orang golongan yang tidak mengiyakan tentang perbuatan tawasul ini, dia mengambil sebuah ayat daripada Al-Quran yang katanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil daripada selain Allah sebagai wali ataupun sebagai pemeliharanya, ma na'buduhum, tiadalah kami menyembah kepada mereka. Ini apabila ditanya kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, ketika ditanya kenapa kamu menyembah berhala, dia kata kami tidaklah mengambil selain daripada Allah untuk menjadi wali kami ataupun pemelihara kami. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan yang kami sembah iaitu patung-patung itu, berhala-berhala ataupun apa saja yang mereka mengatakan dia itu sebagai namanya Hubal ataupun namanya Uzza, Lata dan sebagainya, itu hanyalah untuk menjadi perantara supaya mendekatkan kami dengan Allah. Ini pengakuan orang-orang Quraisy. Dalam Al-Quran disebutkan mereka itu mengatakan menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Sebab berhala ini tidak punya dosa, tapi kita punya dosa. Ini mental dia, ataupun mentaliti ataupun pemikiran orang-orang Quraisy yang mengatakan demikian. Tapi adakah pengakuan mereka itu benar? Iaitu mereka tidak menganggap bahawasanya berhala yang disembah itu sebagai Tuhan, tetapi mereka menganggap itu hanya sebagai perantara. Yang benar adalah Allah. Sebagaimana ada ayat lain yang mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Dan jika ditanyakan kepada mereka semua siapakah yang telah menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab yang menjadikan semua itu adalah Allah. Tetapi dalam praktis dia, di dalam ibadahnya, dia telah menjadikan berhala itu sebagai perantara. Sekarang kita tanya, sama ada pengakuan mereka yang disebut di dalam Al-Quran ini pada zaman jahiliahnya benar atau tidak, jujur ataupun tidak.
yang mengatakan yang benar adalah yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah. Sebenarnya mereka tidak benar. Mereka hanya beranggapan untuk meleraikan rasa diri mereka apabila ditanya. Sebenarnya mereka menganggap yang disembah itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebab itu mereka dikatakan syirik. Diutuskan Nabi kita Muhammad untuk membetulkan akidah mereka. Sebab sangka mereka memang begitu, iaitu yang dijadikan sebagaimana Hubal apa sebagainya itu adalah Tuhan mereka. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Sufyan ketika masih di dalam kafir lagi, iaitu ketika sebelum Islam, dia kata Maha Suci Hubal. Jadi dia mensucikan Hubal hanya sebuah patung yang disembah semata-mata. Tidak dikatakan Maha Suci Allah. Dia mengatakan Maha Suci Hubal, dan dia menganggap Hubal itu patung yang diciptakannya sendiri adalah merupakan Tuhan. Dalil kenapa kita mengatakan bahawasanya orang-orang jahiliah ini hanya berpura-pura saja menjawab yang demikian, iaitu meletakkan satu alasan bahawasanya dia dijadikan sebagai perantara. Ayat lain menjelaskan sebagaimana ayat ini diturunkan kepada Nabi kita. Katanya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Larangan ini Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kamu mencaci maki, menista Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Nescaya kamu akan, orang-orang yang dinista dengan sebab berhala-berhala yang mereka sembah itu akan mencaci maki Allah dengan keterlaluan dan melampau tanpa sedikit pun pengetahuan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya apa yang mereka sembah itu adalah sebenar-benar mereka anggap Tuhan. Kerana kalau mereka tidak anggap perantara itu sebagai Tuhan, bagaimana ayat ini turun?